Salam sejahtera. Ini memang hebat berita. Berita betul-betul tidak sangka. Saya perlu ketawa dulu lah. Zuraida Kamarudin sudah jatuh di timpa tangga. Bukan tangga nih, balak mungkin. Larry gantung 12 ahli majelis tertinggi. PBM termasuk Zuraida. Kuang, kuang, kuang. Berakhirlah sudah. Apa cerita nih tuan-tuan dan puan-puan? Mari kita baca sama-sama. Kemelut yang melanda Parti Bangsa Malaysia. Baru ditubuhkan sudah ada kemelut. Kesian betul lah. Baru ditubuhkan sudah ada kemelut. Belum pernah pilihan raya pun sudah ada masalah. Kemelut yang melanda Parti Bangsa Malaysia semakin parah apabila 12 ahli majlis tertinggi termasuk Datuk Zuraida Kamarudin digantung keahlian dan jawatan. Aduh, Zuraida Kamarudin baru dilantik dengan jawatan yang besar, gila, tinggi. Sekarang sudah digantung keahlian dan jawatan. Macam mana mau undi kalau begini? Saya terus terang, saya hanya undi parti yang stabil. Menurut Datuk Larry Seng yang mendakwa masih presiden parti itu, tindakan tersebut dilakukan kerana penglibatan individu berkenaan yang didapati menggugat kepentingan parti dan kepimpinan. Berdasarkan Perlembagaan PBM Pasal 60 kurungan 3, saya membuat keputusan untuk menggantung individu ini daripada jawatan mereka dalam majlis tertinggi berkuat kuasa serta-merta. Ini termasuk Datuk Zuraida Kamarudin sebagai ahli biasa dalam PBM. Katanya dalam satu kenyataan di akaun Facebook pada Jumaat. Mereka yang digantung adalah Haniza Muhammad Taha, Dr. Daroyah Alwi, Rahima Majid, Dr. Sati Kumar Govindaraju, Muhammad Saiful Bahari Syarif, Naim Brundagej, Abdul Aziz Abdul Kadir, Zakaria Abdul Rahim, Munira Abu Bakar, Datuk Chua Lian Shi, Datuk Roger Tan Seng Huat dan Al-Bakri Salim. Tindakan tersebut dibuat sehari selepas Setiausaha Agung PBM, Nur Hizwan Ahmad dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid digantung jawatan berkuat kuasa serta-merta. Dalam pada itu, Larry Seng menegaskan bahawa beliau menolak dan mengecam sebarang tindakan politik yang menjejaskan kepercayaan terhadap dirinya sebagai pemimpin sehingga menyebabkan kekeliruan ahli parti serta orang ramai. Katanya jadi jawatan mereka akan digantung sehingga jawatan kuasa disiplin dibentuk dan melihat perkara itu selepas pilihan raya, jelas beliau. Sehubungan itu, satu mesyuarat majlis tertinggi akan dilaksanakan pada Ahad ini di Sareke, Sarawak pada jam 3 petang bagi membincangkan dan menyelesaikan perkara itu dengan segera. Katanya saya akan menggunakan pasal 21 kurungan 2 dalam perlembagaan parti untuk membolehkan mesyuarat ini diadakan segera, walaupun kurang 7 hari notis seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Mereka yang digantung tidak akan dijemput untuk menghadiri mesyuarat ini dan surat penggantungan sudah dihantar kepada mereka. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, disahkan Zuraida Kamarudin memang ini saya rasa inilah mungkin dekat-dekat pengakhiran karier politik Zuraida Kamarudin. Aduh, daripada PKR pergi Bersatu, sekarang PBM, semua masalah. 12 ahli majlis tertinggi PBM termasuk Zuraida digantung keahlian dan jawatan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Perang manifesto semakin bermula. Di sana-sini mulai terdengar suara hingar-bingar daripada atas sampai ke bawah. Janji-janji mulai ditabur. Manis madu tidak semanis janji-janji mereka. Manifesto lebih hebat daripada bulan dan bintang.
janji-janji seakan boleh membawa ke surga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kepada YB dulu yang telah berjanji, yang ingin bertanding semula, ingatkan janji kamu semula. Jangan menabur janji yang baru. Laksanakan dulu janji yang lama. Bakal-bakal YB yang bakal mendapat kuasa pula. Jangan hanya menabur janji. Biar janji berpada-pada. Biar berjanji jangan terlalu langit dan bulan. Cukup sekadar membuat janji yang mampu untuk ditepati. Cukup sekadar untuk memberikan janji yang dapat kami nikmati. Bukan janji yang tidak langsung dapat kami nikmati. Benar kata mereka, yang berubah selepas pilihan raya bukanlah hidup rakyat, tetapi hidup para pemimpin-pemimpin yang lupa kepada janji. Rakyat tetap hidup yang sama. Keluar pagi, balik petang. Menuri getah dah turun harga. Mengusaha kebun kelapa sawit punya harga pula tidak menentu. Kejap mahal, kejap murah. Kejap berbaloi, kejap tidak berbaloi. Yang diharap tidak pernah sampai-sampai. Dulu mandi air sungai, sekarang tetap mandi air sungai. Dulu minum air telaga, sekarang baik sikit karena sudah ada tangki. Tapi kami masih ingat janji daripada menteri. Katanya lepas pilihan raya kita akan menikmati air yang bukan daripada sungai. Kita akan menikmati air yang bukan daripada telaga. Kita akan menikmati air berkualiti tinggi, memberi kesehatan. Hanya boleh gelak saja. Wahai YB, ingatlah janji-janji kamu. Pengundi-pengundi jangan selalu tertipu. Selalu ditipu, merelakan diri ditipu. YB, ingatlah. Kita semua manusia biasa. Kita semua manusia yang fana. Janji itu akan nanti diadili oleh Yang Maha Esa. Kerana itu, berjanjilah bila mau ditunaikan. Jangan sekadar berjanji hanya untuk menang. Ukur baju badan sendiri. Jangan sampai terpaksa menanggung malu kerana janji yang tidak ditepati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Politik tetap politik, keluarga tetap keluarga. Waktu berpolitik berpada-padalah. Jangan sampai sanggup membelakangkan yang lebih utama. Jangan sampai kita membelakangkan keluarga yang disayangi. Jangan sampai kita saling memarahi. Jangan sampai bila sudah terlambat nanti, baru kita sedar semuanya satu kesilapan di hati. Janganlah kita terlalu takzub sehingga kita sanggup pula berputus arang, berputus saudara, berputus talian, tidak lagi sanggup untuk mengatakan saudara.
Jangan sampai kita lupa daratan. Lawan tetap lawan, kawan tetap kawan. Satu hari nanti kita sadari bahwa kita memerlukan satu sama yang lain. Mari kita sama-sama mempertahankan hak kita. Tetapi jangan pula kita gadaikan kehidupan kita hanya karena satu kertas. Jangan sampai kita gadaikan maruah kita hanya karena satu kertas. Jangan sampai kita berputus saudara hanya karena satu kertas. Tetaplah berpikiran normal, berpikiran rasional. Tetaplah rasional dalam keputusanmu. Jangan bergaduh. Hormati keputusan orang lain dan hormati juga keputusan diri sendiri. Kita menuju ke impian masing-masing. Impian manusia berbeza-beza. Tujuan manusia satu yang sama, tetap sama. Tujuan kita inginkan kesenangan. Tujuan kita ingin mendapat kemenangan. Tetapi janganlah karena tujuan itu kita sanggup melakukan apa cara sekalipun walaupun salah. Niat tidak menghalalkan cara. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, tidak lama lagi penamaan calon, hanya lebih kurang 7 hari lagi. Tetap tenang di posisi, jangan sampai gaduh-gaduh. Jaga keluargamu, jaga dirimu, jaga martabat, jaga marwamu, jaga prinsip hidupmu. Denyut nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi.